Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita kesempatan masa, kesihatan tubuh badan, dan tambah pula pagi-pagi ini hujan. Sejuk hari ini. Allahumma sayyiban nafi'a. Semoga Allah Ta'ala mencurahkan hujan ini dengan curahan yang baik. Dan minta dari Allah Azza wa Jalla agar Allah rahmati, limpahkan rahmat dan kurnianya kepada kita, walau dalam kekurangan yang ada pada kita. Allah Ta'ala kata, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kalau kamu syukur, Allah tambah. Kalau kamu kufur, azabku sangatlah pedih. Jadi kita ni di antara dua persimpangan. Yang datang ni sama ada nikmat ataupun azab. Jadi kita minta dari Allah agar yang turun ni adalah rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hujan lebat ni kena cakap kuat sikit ya. Suara pun okey kot ni. Suara saya ni ada okey, yang anda ni tu yang buat teknik baru sikit. Hari ni kita baca surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf bermula dari ayat 103. Bermula dari ayat 103 surah Al-A'raf. Maka surat 163. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم
يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat, sidang pendengar dan penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sebagaimana kita sebut di awal tadi, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Puji setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya sekalian alam. Tuhan empunya sekalian alam. Dan kepadanya lah sahaja kita menyembah. Dan ke atas kita adalah untuk tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala hidayahkan kita kepada agama Tauhid. Agama Tauhid maknanya agama yang mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan dalam masa yang sama kita menafikan ketuhanan Tuhan-Tuhan palsu yang diangkat oleh manusia. Okey? Selain dari Allah, semuanya yang disembah oleh manusia adalah palsu. Dan kita mesti berlepas diri daripada semua bentuk kesyirikan. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kata, Inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Sesungguhnya aku hadapkan wajahku. Inni wajjahtu wajahku lilladzi fataras samawati wal arda hanifan. Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Hanifan dalam keadaan suci. Wa ma ana minal musyrikin,
dan tidaklah aku termasuk dari orang yang mensyirikkan Allah. Jadi di situlah tempat duduk kita dalam berakidah, iaitulah agama tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada tu, semuanya dimurkai oleh Allah, dan itulah yang telah berlaku kepada kaum-kaum terdahulu yang kita baca cerita mereka, bagaimana mereka dihancurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka pada hari ini cerita masih lagi bersambung pada kisah yang berkaitan dengan Nabi Musa dan Fir'aun. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-A'raf ayat 103, "Thumma ba'athna min ba'dihi." Kemudian "Thumma ba'athna min ba'dihim." Kemudian kami mengutuskan Nabi Musa setelah rasul-rasul itu. Rasul-rasul yang disebutkan sebelum ini, daripada Nabi Nuh, kemudian kaum Ad, kemudian Thamud, kemudian kaum Nabi Lut, kemudian kaum Nabi Shu'aib, semua. Jadi Allah Ta'ala kata, kemudian kami utuskan pula Musa bi ayatina, membawa ayat-ayat kami. Kepada siapa diutuskan? Ila Fir'aun, kepada Fir'aun, wa malaihi, dan pembesar-pembesarnya. Fadzalamu biha, kata Allah, lalu mereka berlaku zalim, yakni ingkar akan ayat-ayat itu. Fanzur, kata Allah, maka lihatlah, kaifa kana aqibatul mufsidin, bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan. Okay? Allah Ta'ala sebut mereka melakukan kerosakan. Tapi pada Fir'aun yang melakukan kerosakan siapa? Nabi Musa lah. Jadi dialah yang datang nak memporak-porandakan kerajaan Fir'aun. Padahal kerajaan dia makmur, kerajaan dia maju, kerajaan dia bertamadun. Hebat kerajaan Fir'aun ni, sehingga rakyat-rakyat dia pun menyembah dia sebagai Tuhan kerana kehebatan dia dalam memimpin. Akan tetapi datang Nabi Musa alaihissalam mengajak dia menyembah Allah. Lalu Fir'aun kata, Nabi Musa ni datang dengan membawa kerosakan. Nabi Musa lah yang salah, dialah yang betul pada pemikiran Fir'aun. Jadi dia tolak dakwah Nabi Musa. Apa kesudahannya? Fanzur, lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang melakukan kerosakan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala detailkan cerita tu. Wa qala Musa ya Fir'aun, dan berkatalah Nabi Musa, wahai Fir'aun, inni rasulun min rabbil alamin, sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul dari Tuhan sekalian alam. Payah juga nak beriman. Iman ni, kita nak mempercayai seseorang, kemudian nak ikat kuat-kuat keimanan. Memang sukar untuk mendapatkan iman, kalaulah tidak kerana hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah satu fitnah yang Allah Ta'ala tak tetapkan kita, tak letakkan kita padanya, maka bersyukurlah kita terlepas daripadanya. Fitnah yang paling besar adalah fitnah agama.
Kita ni alhamdulillah beriman sejak lahir. Tak pernah diuji keimanan. Lahir-lahir sebagai seorang Muslim. Kalaulah duduk di tempat orang-orang yang kafir, Fir'aun ni hebat macam kita kata. Hebat. Kerajaannya gagah, luas, tamadunnya tinggi, sampai teknologi dia tu sampai hari ni orang kenang dan orang belajar. Sehingga disebut macam mana zaman Fir'aun dulu dah ada pregnancy test. Cuma tidak dengan kit hak kita ada ni lah. Macam mana dia buat? Dia letak kacang, dia suruh wanita tu kencing. Kalau kacang tu tumbuh, maknanya wanita tu hamil. Kalau kacang tu mati, maka wanita tu tidak hamil. Jauh jugalah masa dia. Cuma nak sebut, dalam ilmu mereka adanya pengetahuan bahawa kehamilan ni boleh dites melalui air kencing. Ilmu hebat. Dia bina piramid sampai hari ni orang tak boleh fikir macam mana dia bina tu. Sehingga teori-teori datang alien yang bina. Orang itulah alien lah macam-macam. Kerana hebatnya binaan Fir'aun. Dan binaan piramid ni bukan sekadar ada di zaman Fir'aun. Malah ada beberapa tempat seluruh dunia. Bererti satu ketika dulu manusia memiliki tamadun yang begitu hebat. Tapi semuanya binasa. Sebab apa binasa mereka? Jawapannya kerana mereka tidak beriman kepada Allah. Jadi pada hari ini isu yang sama, kalau kita tak nak binasa, berimanlah kepada Allah. Kalau seseorang tu cari kemuliaan pada selain dari Allah, maka Allah binasakan mereka. Sebab tu Nabi Musa Allah utuskan kepada Fir'aun untuk mengajak Fir'aun kembali kepada Allah. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin. Dan berkatalah Nabi Musa, hai Fir'aun, sesungguhnya aku ini adalah rasul dari Tuhan sekalian alam. Mudah ke payah Fir'aun nak terima? Payah. Payah Fir'aun nak terima. Sebab apa payah? Sebab dia paling kenal Nabi Musa. Para ulama sebut azhadun nasi fil alimi ahluhu wa jiranuhu. Disebutkan bahawa orang yang paling zuhud terhadap seorang alim, azhadun nasi fil alimi, orang yang paling zuhud terhadap seorang alim. Apa maksud paling zuhud? Zuhud ni apa? Tak berkehendak. Itu nama zuhud. Zuhud terhadap dunia makna tak berkehendak kepada dunia. Zuhud kepada alim, tidak berkehendak kepada ilmunya. Orang yang paling zuhud terhadap seorang alim, maknanya orang yang paling tidak mendapat ilmu dari seorang alim. Orang yang paling tak nak belajar daripada seorang alim. Siapa dia? Ahluhu wa jiranuhu. Ahluhu ni keluarga dia. Atau lebih spesifik, isterinya. Ahluhu
wa jiranuhu, dan jiran tetangganya. Dua ni paling sikit ambil ilmu daripada seorang alim. Pasal apa? Dia tahu belaka dia ni macam mana. Dia rela dia mengaji dengan orang lain lagi daripada belajar dengan orang hak dia kenal. Isteri kita, tak, bila kita buka kitab kat rumah dia nak belajar ke? Tak payah belajar, tak payah buka kitab lah kat rumah. Nah, dia tak nak baca kitab kat rumah. Bila kita balik rumah dia tanya, nak makan apa hari ni? Lauk tak ada lagi ni. Beras dah habis dah ni. Kereta ni gini-gini macam-macam. Dia sibuk dengan urusan rumah tangga. Azhadun nas, dia paling zuhud daripada seorang alim. Maknanya bila suami dia balik, dia tengok orang ni suami dia, bukan orang alim. Wa jiranuhu, dan jirannya sama juga. Jiran ni dia tengok kita ni jiran dia. Dia tak tengok sebagai orang alim. Orang lain boleh mari, jiran tak mari. Pasal apa? Jiran dia tahu dah kita ni. Tiap-tiap hari jumpa. Bila tiap-tiap hari jumpa, dia sembang benda lain. Kalau kita buka kitab, dia kata apa pula nak mengajar pak kita ni. Tiap-tiap hari dah jumpa. Jadi Fir'aun ni dengan Nabi Musa begitulah juga. Pasal apa? Nabi Musa ni membesar dalam istananya Fir'aun. Jadi bila Fir'aun ni Nabi Musa ajak beriman kepada Allah, Fir'aun kata, mu ni hidup dalam istanaku, aku kenalmu. Jadi Fir'aun nak beriman dengan Nabi Musa tu, Allahu Akbar, berat. Jiran, saingan, payah. Abu Jahal, nama sebenar dia Abul Hakam. Gelaran dia Abul Hakam. Ustaz Badli Shah kata, Abu ni bapa, Hakam ni bijaksana. Mana bapa lah dia bijaksana, bapa dia punya bijaksana, mana hebat lah Abul Hakam. Tapi dia ni, kebijaksanaan dia tidak menyebabkan dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab dia dengan Nabi ni kabilah lain-lain. Abu Jahal ni bukan pak saudara Nabi. Yang pak saudara Nabi siapa? Abu Lahab. Abu Jahal bukan pak saudara Nabi. Dia daripada kabilah Makhzum. Makhzum ni dia punya saingan kepada Quraisy. Orang Quraisy pun khidmat pada jemaah haji, kabilah Makhzum pun khidmat kepada jemaah haji. Jadi dia bersaing dua kabilah. Abu Jahal ni dia tahu kebenaran Islam. Sebab itu dia pergi curi-curi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baca Quran. Waktu Nabi solat malam, dia pergi curi dengar. Betul, dia tahu. Tapi takkanlah dia nak beriman dengan Nabi yang menjadi saingan kabilah dia. Kalau kabilah Quraisy ada Nabi, kenapa kabilah Makhzum tak ada Nabi? Jadi dia tak beriman kepada Nabi bukan sebab dia tak tahu, sebab dia orang bijaksana, tapi kerana kesombongan dia. Lepas tu Nabi tukar nama dia Abu Jahal. Abu Jahal ni bapak lah, Jahal ni bodoh. Daripada orang yang Abul Hakam, bapak lah bijaksana dia, ditukar jadi Abu Jahal, bapak lah bodoh je. Sebab apa? Sebab dia tahu kebenaran, cuma dia tak beriman dengannya. Kerana sama-sama duduk Mekah. Dia tahu belaka cerita Muhammad.
Dia tak rasa Muhammad tu orang yang nak dilantik menjadi rasul, ataupun dia tahu Muhammad tu diutuskan, cuma dia ada sentimen lain menyebabkan dia tidak beriman. Fir'aun dengan Nabi Musa lagi berat. Sebab Fir'aun dia yang bela Nabi Musa. Dia yang besarkan Nabi Musa dalam istana dia. Tiba-tiba Nabi Musa kata, "Hei Fir'aun, kamu bukan Tuhan, Tuhan kamu adalah Allah. Aku ni utusan dari Tuhan sekalian alam." Jadi kalau kita letak duduk situ, macam mana? Sembang boleh lah. Oh, kita mesti beriman punya. Sembang. Allah tak uji kita lagi. Jadi sebab itu kita ni minta dengan Allah Azza wa Jalla agar Allah tetapkan iman kita. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala dinik. Alhamdulillah hari ni kita dah tahu, kita belajar, insya-Allah kita beriman kepada Allah dan kita minta Allah jaga iman kita. Kita minta Allah jaga iman kita. Baik. Haqiqun ala alla aqula ala Allah illa al-haqq. Okey. Sudah semestinya aku tidak mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar. Sesungguhnya aku datang kepada kamu dengan membawa keterangan yang nyata dari Tuhan kamu. Oleh itu, bebaskanlah kaum Bani Israel menyertai aku ke Palestin. Baik, jadi Nabi Musa ni dia kata kepada Fir'aun, aku ni utusan Tuhan sekalian alam dan tidak layak aku kata terhadap Tuhan sekalian alam melainkan kebenaran. Bererti aku ni bawa hanya perkataan yang benar dari Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum. Malah aku datang dengan membawa bukti keterangan dari Tuhanku. Dari Tuhanku, bawa bukti. Bukan sekadar dakwa, dia datang bawa bukti. Cuma permintaan dia, fa arsil ma'iya bani Israel. Bebaskanlah kaum Bani Israel. Bani Israel ni kaum apa? Kita panggillah ni Yahudi lah. Tapi masa tu tak ada kenal lagi nama Yahudi. Bani Israel masa tu adalah anak cucunya Nabi Yaqub alaihi salam. Anak cucunya Nabi Yaqub alaihi salam dikenali dengan Bani Israel. Yaqub anak kepada Nabi Ishaq, Ishaq anak kepada Nabi Ibrahim. Yani Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Semuanya Nabi. Keturunan Nabi-Nabi tiba-tiba dijadikan hamba oleh Fir'aun. Maka Nabi Musa AS minta supaya dibebaskan Bani Israel. Sebab mereka adalah keturunan yang mulia. Okay? Malah Nabi Musa AS juga daripada Bani Israel. Makanya Fir'aun wada'hum wa ibadata rabbika wa rabbihim fa innahum min sulalati nabiyyin karimin Israel. Lepaskan mereka dan bebaskan diri mereka dari perhambaan kepada Fir'aun. Termasuk perhambaan kepada Fir'aun adalah menyembah dia.
Jadi Nabi Musa suruh bebaskan Bani Israel agar Bani Israel tidak menyembah Fir'aun. Jadi tujuan dia tauhid. Tujuan dia tetap tauhid. Supaya Bani Israel ni beriman kepada Allah. Kerana Nabi Musa diutuskan kepada Bani Israel. Nah, cuma Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa pergi kepada Fir'aun. Jadi Fir'aun dan pembesar-pembesar dia menerima dakwah Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi Musa alaihissalam adalah sebenarnya Rasul Bani Israel. Cuma nak suruh Bani Israel ini beriman, kena lepaskan dulu daripada Fir'aun. Nak lepas daripada Fir'aun, termasuklah juga kena pergi berdakwah kepada Fir'aun. Okay? Baik. Kemudian apa yang berlaku? Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas sadiqin. Fir'aun pun berkata, kalau betul kamu ni ada bukti, kalau betul kamu ada bukti, maka bawalah dia supaya aku boleh melihatnya. Jika betul engkau dari orang-orang yang benar. Jadi Fir'aun pun cabar dia. Kalau betul ada, bawalah bukti tu. Dalam bahasa kita mukjizat. Mukjizat. Fa'alqa Musa 'asahu fa'idha hiya thu'banun mubin. Maka Nabi Musa pun mencampakkan tongkatnya. Maka tiba-tiba tongkatnya itu menjadi seekor ular yang jelas nyata. Okey? Jadi Fir'aun suruh datangkan bukti sebab memang dia tak percayalah. Nabi Musa pun campak tongkat dia. Tiba-tiba bertukar menjadi tongkat ataupun ular jantan yang besar. Ular jantan. Ular jantan dengan ular betina. Mana lebih ganas? Mana lebih ganas? Wallahu ta'ala alam. Saya pernah tengok ular ni dia berubuk kawasan juga. Ular ni dia ada kawasan. Dia bukan duduk dalam kawasan tu kongsi-kongsi tak. Dia ada kawasan dia. Terutamanya hak jantan dia. Jantan dia ni. Dia ada kawasan. Ular tedung, sebelum dia berubuk kawasan ni, dia akan bergaduh dulu dengan sama-sama dia. Tak pernah tengok? Tak pernah tengok? Oh, kena tengok. Dalam National Geographic lah. Bukan kita tengok sini tak jumpa pak kita ni. Pak kita tak pernah tengok ular bergaduh. Dia punya melengkar tu sama-sama dia tu. Dia duduk melengkar sama-sama dia. Duduk berhadapan macam ni. Tak. Besar duduk gulung sama-sama dia, lemur dia duduk berlawan. Lepas kalah, salah satu akan pergi tinggalkan kawasan dia. Jadi ganas. Kita ni tengok sama-sama dia. Kalau kita tengok dia patut tu memang ganas dah. Sama-sama dia pun memang dia ganas. Ular ni. Jadi Thu'ban, ular jantan. Thu'banun disebut al-hayyatu zakar. Ular yang jantan. Bahasa kita lah jantan lah. Ular jantan. Az-zakaru minal hayyat. Jantan dari kalangan ular-ular. Disebut fatihatan fahan. Fatihatu fahan. Wadi'atu lahyihal asfal.
fil ard wal a'la ala suril qasar. Dia letak ular tu besar, mulutnya terbuka luas. Bukan kata campak tu ular tu duduk gitu, tak. Ular tu bila tukar jadi ular jantan, dengan tenganga mulut dia luas, wa tawajjahat nahwa fir'aun li ta'khudhahu. As-Suddi menyebut dalam tafsir ni, mulutnya terbuka luas dalam keadaan pergi nak menerkam Fir'aun. Jadi Nabi Musa cakap dengan Fir'aun, Nabi Musa campak tukar, ular besar tukar, kemudian nak pergi membaham Fir'aun. Besarlah mulut dia pun. Apabila Fir'aun melihat, takutlah Fir'aun. Dia pun bertempik, ya Musa, khudha. Musa, ambil balik. Sebab zaman tu zaman sihir. Jadi Fir'aun kata ambil balik, dia pun takut. Wa ana uminu bika wa ursilu ma'aka bani Israel. Okey, aku beriman dengan kamu dan aku akan lepaskan Bani Israel. Pada awalnya As-Suddi menyebut begitu dalam tafsir dia. Jadi Fir'aun ni dia berasa takut, masa dia pun mengalah pada masa mula-mula. Okey. Wa naza'a yadahu fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Lepas Nabi Musa ambil balik tongkat dia, jadi tongkat balik, dia pun keluarkan tangan dia. Tiba-tiba tangannya menjadi putih, bersinar-sinar bagi orang yang melihatnya. Kenapa bentuk ni, mukjizat Nabi Musa ni pelik? Pelik dari sudut mana? Pada sudut kejadiannya. Kalau nabi-nabi lain, setiap nabi ada mukjizat dia masing-masing. Nabi Saleh dengan unta dia, Nabi Musa ni dengan tongkat dia dan tangannya. Kenapa? Kerana dia hidup di zaman Fir'aun, yang mana ahli sihir menjadi, aku panggil, pujaan ataupun berlaku hebatnya sihir pada zaman tersebut. Maka qalal mala'u min qaumi Fir'aun, berkatalah ketua-ketua atau pembesar-pembesar dari kaum Fir'aun, inna hadza lasahirun alim, sesungguhnya orang ini adalah ahli sihir yang mahir. Dia kata hebat sihir dia ni. Pasal zaman tu mereka cerita sihir je. Cerita sihir zaman tu. Jadi macam mana nak buat ni bila pembesar kata kepada Fir'aun, sihir semua tu. Hebat dia ni sihir. Padahal Fir'aun tadi takut dah. Pembesar-pembesar dia pun kata, ini semua sihir. Musa ni ahli sihir yang mahir. Ni bahaya penasihat-penasihat ni. Fir'aun tu memang sombong dah. Tambah pula penasihat tepi dia dengan menteri dia Haman, cukup lengkap. Set dia cukup lengkap. Padahal Nabi Musa ni Allah Ta'ala suruh pergi Fir'aun, la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia ni ambil peringatan ataupun dia takut. Nabi Musa pergi dan betul Fir'aun takut. Takut tengok ular ni. Cuma pembesar dia kata apa? Sihir semua tu. Nampak? Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha lasahirun alim yuridu an yukhrijakum min ardikum. Dia bertujuan hendak mengeluarkan kamu dari negeri kamu. Famadza ta'murun?
apa yang kamu nak perintahkan kepada kami. Disebut di sini apabila Fir'aun sudah hilang rasa takut dia. Disebut dalam tafsir ni lah. Ni ayat perkataan pembesar-pembesar dia ni. Jadi bila Fir'aun ni mula-mula rasa takut, Nabi Musa pun ambil balik tongkat dia, berubahlah ular tu kembali menjadi tongkat. Jadi Fir'aun pada permulaan ketakutan, dia kata dia akan lepaskan Bani Israel. Kemudian bila duduk di atas singgasana dia balik, tanya pembesar-pembesar dia, macam mana ni? Mereka kata Nabi Musa tu adalah ahli sihir. Fawafaqu wa qalu kama qalatihi. Mereka pun setuju dengan Fir'aun. Fir'aun pun setuju dengan mereka. Mereka kata apa? Nabi Musa ni sihir. Lepas tu mereka pun bincang, macam mana nak halang Nabi Musa ni daripada meneruskan kerja dakwah dia. Padahal dia cari Nabi Musa ni sejak lahir lagi. Dia dah tahu dah ada orang akan goncang kerajaan dia. Daripada kecil lagi Nabi Musa ni. Maknanya puluhan tahun dah dia dengar cerita ni. Tiba-tiba bila Nabi Musa datang mengaku, dia sombong, dia engkar. Dan dia kata macam mana kita nak hentikan dia. Bincang sama-sama dia. Maka falamma tashawaru fi sya'nihi wa'tamaru bima fihi ittafaqa ra'yuhum. Maka mereka pun mesyuarat, ambil keputusan sepakat, arjih wa akhahu. Apa dia kata apa? Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin. Mereka kata tangguhkanlah dia dan saudaranya dari dijatuhkan hukuman. Wa arsil fil madaini hashirin, dan utuslah ke bandar-bandar di merata negeri Mesir untuk mengumpulkan ahli sihir. Cerita pun kita tahu. Jadi ni adalah buah pandangan daripada pembesar-pembesar dia. Pembesar-pembesar dia kata jangan percaya kepada Musa. Dia ni ahli sihir, setuju dengan pandangan Fir'aun tadi. Kemudian kita kata dia kata apa? Kita panggil dia dengan adik dia. Kemudian kita hantar utusan-utusan pergi ke kota-kota yang ada di sekitar. Mana ahli sihir, panggil mereka, jemput datang untuk lawan Nabi Musa. Ya'tuka bikulli sahirin alim, yang kelak akan membawa kepadamu segala ahli sihir yang mahir. Waja'a as-saharatu fir'aun qalu inna lana la ajra in kunna nahnul ghalibin. Maka datanglah ahli-ahli sihir itu kepada Fir'aun, dan dia berkata, sungguhkah kami akan beroleh upah kalau kami dapat mengalahkannya. Dia ni nak minta upah ya. Kalau boleh kalah Musa, ada upah tak? Betulkah kami ada upah? Qala na'am. Berkata Fir'aun, ya betul. Fir'aun kata betul. Qala na'am. Benar kamu akan mendapat upah. Wa innakum laminal muqarrabin. Dan sesungguhnya kamu akan menjadi dari orang-orang yang dekat dengan aku. Bukan setakat upah. Kalau kamu menang, kamu akan jadi ahli sihir diraja. Maknanya kamu akan memiliki kedudukan yang dekat dengan Fir'aun.
seronoklah ahli sihir ni. Nak? Seronoklah ahli sihir. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulqin. Maka mereka berkata, wahai Musa, kamu nak campak dulu ke kami nak campak dulu? Dia tanya, Nabi Musa, mu nak campak dulu ke kami nak campak dulu? Pasal pada dia kita nak berlawan sihir. Itulah yang dia dimaklumkan oleh Fir'aun dan menteri. Apa dia? Musa ni ahli sihir. Jadi dalam kepala ahli sihir, dia pergi ni nak berlawan sihir. Dia pergi ni nak berlawan sihir. Jadi dia kata apa? Musa, kamu campak dulu ke kami campak dulu? Kemudian Nabi Musa kata, qala alqu. Nabi Musa kata, kamulah campak dulu. Falamma alqau, maka apabila mereka mencampakkan, campak apa? Tongkat dan tali mereka masing-masing, saharu a'yunan nas, mereka berhasil menyihir mata-mata manusia. Maknanya sihir ni berlaku pada mata saja, bukan pada benda hak dia campakkan. Tali tu tak tukar jadi tali, melainkan yang disihir mata manusia nampak seperti tali. Tongkat tu tetap tongkat, tapi yang disihir adalah mata manusia nampak tongkat tu seperti ular. Jadi ahli sihir dia campak dan dia guna ilmu sihir dia. Lebih kurang kita kata jadi silap mata lah. Banyak sihir ni silap mata. Silap mata ni, mata kita nampak lain, realitinya lain. Ada yang berlaku silap mata ni dengan kecepatan, dan ada yang berlaku dengan sihir. Silap mata ni lah. Jadi ni kategori sihir yang nampak panggil berupa silap mata lah. Silap mata pun silap mata berupa sihir. Ada kalau ni kita tengok ni, dulu orang panggil silap mata ni ada trik-trik juga, trik silap mata. Tapi kalau kita tengok lah ni silap mata hak pelik-pelik tu, dia dah jadi macam sihir. Yang dia sihir apa? Mata manusia. Dia sihir mata manusia. Jadi kita nampak macam lain, padahal kita dia sihir sehingga orang tak nampak realiti sebenar. Jadi Nabi Musa, ahli sihir Fir'aun, dia campak, Allah Ta'ala sebut yang dia sihir a'yunan nas, mata-mata manusia. Jadi dia tipu mata manusia. Wastarhabuhum, dan menjadikan orang-orang itu merasa gerun. Ay khuyyilu ila al-absar annama fa'alu lahu haqiqatun fil kharij wa lam yakun illa mujarrad sun'atu wa khayal. Tidaklah yang berlaku tu melainkan khayalan sahaja. Tapi Nabi Musa, walaupun begitu, sampai Nabi Musa pun nampak ular juga. Hebatnya sihir mereka. Sampai Nabi Musa nampak tongkat tu macam ular juga. Sehingga Nabi Musa rasa takut daripada sihir mereka. Takut daripada ular-ular yang mereka sihirkan. Sehingga dalam ayat yang lain Allah Ta'ala kata fa'aujasa fi nafsi khifatan Musa. Nabi Musa berasa takut.
Lalu Allah Ta'ala kata, wa auhayna ila Musa an alqi 'asak. Dan kami wahyukan kepada Nabi Musa, campaklah pula tongkat kamu. Dalam ketakutan tu, Allah Ta'ala suruh Nabi Musa campak tongkat. Fa idza hiya talqafu ma yafikun. Berubah tongkat tu jadi ular, kemudian pergi telan apa yang orang-orang ahli sihir tu campak. Ular ni pergi makan. Bila ahli sihir tu tengok begitu, dia pun tahu kita ni bukan berlawan dengan ahli sihir. Fa waqa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Maka sabitlah kebenaran mukjizat Nabi Musa dan batallah sihir yang mereka lakukan. Faghulibu hunalika. Mereka pun kalahlah Fir'aun dan kaum-kaumnya di situ. Wanqalabu saghirin. Dan kembalilah mereka dalam keadaan hina. Jadi pada hari kejadian tu, kalahlah ahli sihir, kemudian pembesar-pembesar pun kembali dalam keadaan hina. Cuma Fir'aun marah. Wa ulqiyas saharatu sajidin. Sebaliknya ahli sihir itu dengan sendirinya merebahkan diri mereka bersujud. Ini cerita. Kita dah dengar banyak kali dah cerita ni. Tapi inilah kisah yang Allah Ta'ala ulang untuk kita baca. Betapa sombongnya Fir'aun dan betapa jujurnya ahli sihir Fir'aun. Sebab dia dijemput untuk lawan sihir. Jadi bila bertanding, dia tahu, ini bukan sihir. Ini bukan sihir. Fas'alu ahla dzikri lah. Tanyalah ahli dia kalau betul nak tahu. Ahli sihir pun bila dia jujur dengan bidang dia, dia tengok Nabi Musa ni bukan ahli sihir, maka mereka meninggalkan sihir mereka dan beriman kepada Nabi Musa AS. Ini jujur. Jujurnya ahli sihir pada zaman tu. Sehingga akhirnya mereka datang pagi hari sebagai musyrik, mati di petang hari sebagai syahid. Hebat tak? Pada paginya mereka musyrik, masih lagi mengamalkan sihir. Tapi pada petangnya mereka mati dalam keadaan syahid. Inilah rahsia keagungan Allah. Kita tak tahu macam mana Allah Ta'ala nak memberi kesudahan kepada hamba-hambanya. Cuma kita kena jujur dengan Allah. Jujurlah dengan Allah. Maknanya kalau kita datang kepada kita kebenaran, tunduklah diri kita dengan kebenaran. Seperti ahli sihir Fir'aun. Jangan jadi Fir'aun dengan pembesar-pembesar dia. Yang tu terbalik pula. Dia dah kalah, sombong lagi. Ahli sihir tak. Ahli sihir, dia kalah, dia tahu dia siapa. Lalu dia beriman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dan cerita ni insya-Allah kita sambung nanti insya-Allah besok hari. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.